A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan nama saya, iaitu nama saya adalah Nur Aiman Syafiq bin Baharudin, nombor matrik D183111173. Okey, hari ini saya serta ahli kumpulan saya akan membentangkan tajuk yang telah diberikan, iaitu penggunaan wang kertas ataupun lebih dikenali sebagai fiat money. Okey, insyaAllah untuk hari ini saya akan menceritakan tentang dua bahagian yang saya dapat, iaitu pengenalan ataupun definisi serta fungsi kategori wang fiat tersebut. Okey, jom kita pergi kepada pengenalan dan definisi dahulu. Okey, saya akan mulakan dengan bahagian pengenalan serta definisi dahulu. Okey, poin pertama, wang fiat adalah wang yang mempunyai nilai hanya kerana peraturan ataupun undang-undang kerajaan. Okey, maksudnya wang fiat ni dia ada nilai tetapi berdasarkan peraturan ataupun undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okey, yang kedua, ianya juga merupakan wang kertas yang dicetak oleh kerajaan untuk memudahkan urusan jual beli. Okey, wang fiat atau lebih dikenal sebagai wang kertas sebenarnya dicetak oleh kerajaan sendiri untuk memudahkan penggunanya dalam melakukan usaha jual beli. Okey, yang ketiga pula, wang kertas ini juga diciptakan untuk lebih mudah disimpan serta diangkut berbanding ketulan emas dan perak. Okey, maksudnya wang kertas ini juga diciptakan untuk memudahkan kita sebagai penggunanya menyimpan serta mengangkut berbanding ketulan emas dan perak. Kalau mengikut sejarah-sejarah, wang kertas mula dikeluarkan mengikut polisi monetary negara masing-masing tanpa disandarkan kepada emas. So, kirakan wang kertas tu bila-bila je boleh ditukar nilai. Contoh, macam kita tahu, bentuk wang tu sama tetapi yang membezakannya adalah nilai duit tersebut. Seterusnya saya akan sambung untuk bahagian fungsi dan kategori wang fiat. Yang pertama adalah alat pertukaran, media of changer. Contoh yang saya dapat berikan adalah Saiful dan Aiman. Aiman ni sebagai pembeli, manakala Saiful ni sebagai penjual. Aiman ni dia nak beli roti canai kat Saiful sebab dia tahu yang Saiful ni jual roti canai. Dan Saiful pun beritahu kat Aiman bahawa harga roti canai tu adalah RM RM1. Dan Aiman pun memberikan duit RM RM1 kepada Saiful. Dan bila Saiful mendapat duit RM1 tersebut, maka Saiful kena berikan roti canai tersebut kepada Aiman. Dekat sini dapat dirumuskan bahawa ia merupakan satu platform di mana dapat melakukan pertukaran mengikut persetujuan dan di antara kedua-dua belah pihak, antara penjual dan juga pembeli. Yang kedua adalah penyimpan nilai atau lebih sebagai store of value. Maksud penyimpan nilai di sini adalah sesuatu yang kita simpan yang mempunyai harga atau nilai yang tertentu. Contoh, kalau kita simpan mata wang RM RM1, RM RM10, RM RM20, yang dah tentu dah ada nilai kat situ. Lainlah kalau kita simpan kertas kosong, tinting kosong yang tak ada nilai kat situ. So kat situ kita dapat gambarkan bahawa contoh-contoh seperti ting serta kertas tu tak boleh dijadikan sebagai penyimpan nilai kerana dia tak ada value. Sebab kerana penyimpan nilai maksudnya dia menyimpan sesuatu barangan yang mempunyai harga atau nilai-nilai tertentu. Yang ketiga pula adalah unit kira-kira atau lebih sebagai unit of account. Saiful ni dia membuka satu perniagaan. Dia dah buka perniagaan dah lebih daripada 3-4 tahun. Dalam masa dia buka perniagaan tu, dia ada buat kira-kira. Contoh, hari ni keuntungan ni berapa, kerugian ni berapa yang dia kena berikan duit kepada para pekerja dia, atau berapa dia punya pendapatan hasil daripada pekerjaan dia. So maksud unit kira-kira adalah maksudnya kira-kiraan dalam bentuk perniagaan yang kita lakukan. Contoh macam saya beritahu lah, yang macam kita kira dari segi pendapatan kita atau sebagainya. Sekian dari saya. InsyaAllah rakan-rakan saya akan menceritakan lebih lanjut mengenai bahagian mereka masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Adam Afiq bin Muhammad Anwar. Nombor matrik D183-10794. Diploma Pengajian Islam. Okey, hari ni kita akan tengok kepada jenis-jenis wang kertas, iaitu fiat money. Yang pertama, wang fiat. Wang fiat adalah wang yang nilainya ditentukan oleh undang-undang dan bukan adanya barangan dan perkhidmatan. Contoh wang fiat ni, wang kertas. Dia merupakan simbol komoditi atau janji kerajaan. Dia macam janji walaupun dipanggil dan dianggap wang kertas ni bukanlah wang yang sebenar. Dia bukan wang yang sebenar, wang kertas ni. Nota wang kertas adalah berasaskan janji untuk membayar wang sekiranya dituntut. Okay. Wang fiat ni dia dapat menyelesaikan beberapa masalah yang ada dekat dalam wang komoditi. Selain itu, wang kertas ni dia lebih mudah disimpan dan diangkut ataupun dibawa berbanding ketulan emas dan perak. Dia wang kertas ni senang lah tengok apa bubuh. Ambil bubuh lah dompet je. Lepas tu nak bawa pergi mana senang. Tak macam ketulan emas. Ketulan emas dah lah besar. Apa nak kena bawa beg lagi. Susah lah. Wang fiat ni ataupun wang kertas ni terutamanya dalam bentuk kertas dan shilling. Namun ia mudah rosak ataupun hilang. Dia mudah rosak, senang nak terkoyak. Lepas tu hilang pun senang. Bobo dalam poket, tarik-tarik, bobo sekali dengan handphone. Tu tarik-tarik, tahu hilang. Tarik-tarik sekali duit tu jatuh, kita tak perasan, betul tak? Okay, wang fiat ni wang fiat ni dia mudah rosak kan. Dia mudah rosak dan cepat koyak. Okay, setengah macam kerajaan Malaysia dia telah mula menggunakan wang plastik, betul tak? Macam tempat tengok wang RM1. Wang RM1 tu tengok dia buat pada plastik dah kan. Mudah lah, payah dia nak terkoyak. Kalau terkoyak pun sebab ganas lah. Mungkin bergunting. Tu. Namun kelemahan wang kertas ni adalah ia bergantung kepada sistem undang-undang kerajaan yang mengeluarkannya. Sekiranya kerajaan tersebut jatuh, mata wang yang bergantung padanya akan turut serta-merta jatuh. Dia ikut pada kerajaan kau orang. Macam ikut ni lah. Kalau ini jatuh, dia pun jatuh kat duit tu. Okay. Yang kedua, wang komoditi. Wang komoditi ni ialah wang yang boleh digunakan sebagai medium pertukaran dan sebagai komoditi yang boleh didagangkan pada masa yang sama. Mata wang komoditi ni dia sering dilihat dia lebih stabil lah daripada wang kertas. Namun nilainya tapi dia punya nilai tu boleh berubah. Contoh wang komoditi macam emas, perak dan logam dan beberapa yang berharga yang lain. Lepas tu tak ada wang yang sempurna walaupun emas adalah yang paling hampir. Emas ni bukanlah aset cairan, memandangkan ia berkembang lebih kurang 4% untuk dijual dan dibeli. Harga emas ni dia boleh berubah sangat tinggi jika sangat tinggi di pasaran. Dia boleh berubah, murah lepas tu tiba-tiba mahal, ikutlah. Okey, yang seterusnya wang kredit. Wang kredit ini merupakan tuntutan terhadap orang, iaitu sama ada dari segi fizikal atau undang-undang, yang boleh digunakan untuk membeli barangan dan perkhidmatan. Dia macam apa ni? Dia boleh tuntut balik terhadap orang. Macam kita accident, kalau tak silap macam kita accident lah, lepas tu kita boleh tuntut. Macam tu lah wang kredit. Perbezaan wang kredit ni dia besar berbanding wang komoditi.
dan fiat ada dua. Ia tidak dapat dibayar dengan segera. Apabila dituntut dan terdapat sedikit unsur risiko, nilai bayaran akan tidak sama dengan nilai yang disetujui semasa belian. Risiko ini perlu ditanggung kedua-dua pembeli dan penjual. Pembeli mungkin tidak dapat atau tidak mahu membayar sekiranya ini berdasarkan pembekal, dan pemberi khidmat tidak dapat terus menghasilkan barangan atau menawarkan perkhidmatan ini. Risiko kedua ialah masa. Wang kredit merupakan janji untuk pembayaran akan datang. Jika kadar faedah tidak dapat mengimbangi kadar inflasi atau deflasi dan nilai masa wang, penjual akan menerima nilai wang yang kurang berbanding yang sepatutnya. Begitu juga di sebaliknya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Saiful Aiman dan saya akan menerangkan cara pelaksanaan wang, iaitu modus operandi. Yang pertama ialah bahan pertukaran. Maksudnya ialah bahan pertukaran merupakan satu perantara yang digunakan dalam perdagangan. Maksudnya dekat sini kan, kalau kita tengok dulu, zaman dulu, kita nak dapatkan satu barang itu, kita mestilah kena tukar dengan apa yang kita ada. Contoh, kita nakkan beras, kita kena tukar apa yang kita ada. Contoh, kita ada getah, kita tukar getah itu dengan beras. Itu pada zaman dahulu. Manakala zaman sekarang ni pula, kita tak gunakan sistem itu, kan? Kita menggunakan sistem mata wang. Kita nakkan satu barang, mestilah kita kena serahkan wang dan kita akan mendapatkan barang apa yang kita nak. Macam itulah. Dah tak, kita punya sekarang ni, zaman sekarang tak seperti zaman dahulu. Dan yang kedua ialah unit account. Maksud unit account ni ialah satu unit account adalah satu unit ukuran nombor piawai bagi nilai pasaran bagi barang. Maksudnya kat sini, kalau dekat Malaysia lah kan, kalau kita nak nasi lemak, harga nasi lemak itu RM2. Jadi RM2 itulah harga nilai mata wang tersebut, kan? Kalau kita tengok contoh, ada sesebuah negara itu saya tak pasti dekat mana, tapi belah Afrika tak silap saya. Negara diorang tu, mata wang diorang tu dah hilang nilai dia, kan? Maksud hilang nilai dia tu kan, kita nak dapatkan 2 biji telur pun dengan harga berjuta-juta dolar, kan? Payah macam tu. Memanglah rakyat negara diorang banyak duit, tapi duit tu tak ada nilai. Payah. Kat negara diorang nak dapatkan 2 biji telur pun kena bayar dengan berjuta-juta dolar. Jadi nak beli barang kena bawa bergundi-gundi duit, kan? Macam tu lah, susah. Jadi memang penting tau, kalau kat sesebuah negara tu, harga nilai wang tersebut itu memang kena jaga harga nilai wang tersebut. Dan yang ketiga ialah standardizable. Standardizable itu bermaksud nilainya boleh ditentukan dengan mudah. Maksudnya di sini ialah contoh kalau dekat Malaysia kita pakai ringgit Malaysia, mata wang ringgit Malaysia. Kalau dekat Singapura kita pakai dolar Singapura, kan? Maksud boleh ditentukan dengan mudah ni. Kalau kita dekat Malaysia ni, kalau kita nak beli barang dekat Kedah, ada tak kedai tu cakap, maaf dek, kedai kami tak pakai ringgit Malaysia, kedai kami ni hanya pakai duit dolar. Tak kan? Lepas tu kita pergi Johor, maaf dek, kedai kami ni tak pakai ringgit Malaysia, kedai kami ni hanya pakai yen Jepun. Tak kan? Macam itulah. So kalau dekat, maksudnya boleh tentukan dengan mudah ni. Kalau kita pergi mana-mana dekat Malaysia ni, Kedah ke, Johor ke, Melaka ke, lepas tu kita pakai dengan satu mata wang saja, iaitu ringgit Malaysia. Kalau kita pergi Singapura, kita kena tukar duit diorang. Kita pakai duit dolar Singapura. Kalau kita pergi Arab Saudi, kita kena tukar duit diorang, mata wang diorang, pakai duit rial. Macam itulah. Lepas tu yang keempat itu ialah diterima meluas. Maksudnya mempunyai nilai tersendiri. Mempunyai nilai tersendiri ni maksudnya kita pergi mana-mana kan. Kita pergi mana-mana dekat Malaysia ni. Kita pergi nak makan dekat negeri Kedah, kan? Jadi maksudnya kat sini ialah kalau kita pergi makan kat Kedah kan, so kita bayar dengan duit ringgit Malaysia juga. Dia lebih kurang macam dekat atas, boleh lebih kurang macam dekat atas. Kita nak beli satu barang dekat Malaysia ni, pergilah dekat Kedah ke, Johor ke, Melaka ke, Selangor ke,
Kita pakai dengan satu nilai saja, iaitu ringgit Malaysia. Itulah maksudnya nilai itu sendiri. Kalau kita pergi dekat Saudi, duit dia orang tu pula duit rial. Mereka pula ada nilai dia orang juga, nilai rial, mata wang rial. Lebih kurang macam itulah. Yang seterusnya ialah mobile, iaitu mudah untuk dibawa. Mudah dibawa. So kita dikenal pasti sekarang ni duit direka dalam bentuk shilling pertama. Yang kedua ialah wang kertas. Betul tak? Wang kertas memang mudahlah kita nak bawa kan. Ada tak kita nak ada tak satu negara tu dia orang punya duit tu kena pakai emas. Sejongkong emas. Ada kalau macam tu payah kita nak bawa kan. Kita nak beli nasi lemak kena bagi sejongkong emas. Kita nak beli apa? Kita nak beli pakaian kena bawa bagi sejongkong emas. Susah sebab kita nak bawa pun payah sebab benda tu berat kan. So kalau dengan mata wang kertas ni kita mudah untuk bawa. Kita boleh simpan dan kita boleh bawa dengan mudah. Macam itulah maksudnya. Kita boleh bawa, contohlah kita pergi nak pergi mana-mana pun kita boleh bawa. Boleh bawa dengan mudah kan. Tak payah. Yang terakhir ialah penyimpan nilai. Maksud penyimpan nilai ialah modal kewangan mestilah boleh disimpan dengan selamat. Maksudnya kat sini duit tu kita boleh simpan dengan selamat. Macam saya cakap sebelum tadilah kan, duit jokong emas kita boleh tak simpan dengan selamat? Payah kan. Contohlah kalau kita pakai duit jokong emas kan. Lepas tu kita nak beli nasi lemak, kena kita bawa lah banyak-banyak jokong emas tu. So orang jahat pun, pencuri kita boleh nampak lah duit itu. Jadi kita nak bawa pun mesti takut. Contohlah kita bermusafir nak balik kampung. Daripada Kedah nak pergi ke Melaka. Lepas tu berhenti kat RNR. Kata duit kita bawa duit banyak ni. Banyak duit jokong emas kan. Kalau pakai duit emas lah, jokong emas tu kan. Lepas tu kita nak simpan dalam kereta, nak pergi tandas je pun mesti kita takut kan. Mesti takutlah kena pecah sebab nampak kita nak simpan dengan selamat pun takut tak boleh. Maksudnya macam itulah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang kelebihan dan kekurangan wang kertas, iaitu fiat money. Kelebihannya, satu, sebagai sistem barter atau pertukaran barang. Yang kedua, tahan lama. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Sebenarnya kekurangan, satu, bergantung kepada sistem undang-undang atau kerajaan yang mengeluarkannya. Kedua, mudah untuk dipalsukan wang tersebut. Yang ketiga, perlu ditambah dari semasa ke semasa untuk mendapatkan suatu barang. Saya terangkan dari sudut kelebihan dulu. Sudut kelebihan yang pertama sebagai sistem barter atau pertukaran barang, iaitu maksud pertukaran barang dengan barang yang lain. Ini wang kertas ditukarkan dengan barang. Hal ini memudahkan lagi untuk kita untuk membeli barang yang diinginkan, iaitu keperluan ataupun kehendak. Perbezaan pada zaman dahulu dan zaman sekarang, iaitu pada zaman dahulu menggunakan sistem barter. Ini barang kita dengan barang orang lain yang kita nak beli akan ditukarkan. Tapi sekarang hanya menggunakan wang kertas sahaja untuk membeli satu barang. Seterusnya, tahan lama. Tahan lama ni dapat digunakan sepanjang hayat dan juga berterusan sehingga ke waris yang seterusnya. Maksud, bila kita meninggal dunia, kita mempunyai harta yang banyak akan diwarisi oleh anak kita. Dan seterusnya akan diwarisi yang seterusnya. Kemudian, apabila bersedekah menggunakan wang kertas, pahala bersedekah itu akan berterusan selagi kita bersekuah dalam bersedekah. Seterusnya, yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah dengan lebih cepat. Pada zaman sekarang ni, dengan wang kertas sahaja, semua masalah boleh diselesaikan dengan kadar segera. Sebagai contoh, bila kita nak beli satu barang, rumah, kereta ataupun apa-apa barang yang kita nak beli lah, kita boleh menggunakan wang kertas sahaja. Masalah tersebut akan selesai. Kita beli
dengan wang kertas kita dapat barang tu. Dengan semudah saja. Dengan mudah. Begitu sahaja. Okey. Seterusnya, ada bahagian kekurangan pula. Bergantung kepada sistem undang-undang kerajaan yang mengeluarkannya. Jika sekiranya kerajaan tu jatuh, maka mata wang kertas tersebut akan jatuh. Hal ini kita dapat lihat dari sudut bila permintaan itu rendah, permintaan barang tu, kuantiti barang tu sedikit, maka harga akan jadi naik lah. Jadi apabila kita minta permintaan barang tu tinggi, harga akan jadi rendah. So kita kena bergantung antara satu sama lain lah. Kita tengok kalau kuantiti harga dengan harga barang tu. Kuantiti barang dengan harga tu. Okey, seterusnya. Yang kedua, mudah untuk dipalsukan wang tersebut. Orang dari luar negara mudah memasukkan wang kertas dengan menggunakan teknologi yang canggih. Bagi orang luar negara tu, senanglah dia nak palsukan wang kertas kita ni sebagai rakyat Malaysia. Tetapi apabila dia datang ke Malaysia, wang kertas yang dia palsu tu tidak punya nilai dan tidak dapat diganti ke bank yang berada di Malaysia ni. Sebab apa? Kat Malaysia ni kita ada ciri-ciri keselamatan dan berkualiti tinggi. Okey, untuk kita boleh tengok kat ringgit Malaysia tu, kita boleh nampak cetakan timbul. Kita boleh tahu ciri-ciri, nak tahu dia palsu atau tulen tu, kita boleh tengok kat situ ada cetakan timbul, potret tanda bayang dan petak kilat berwarna. Situ kita boleh tengok. Boleh kita tahu tulen atau palsu wang tersebut. Okey, hal ini boleh menyebabkan apabila kita mencetak, menyimpan dan mengedarkan wang palsu adalah merupakan suatu jenayah. Okey, last sekali, perlu ditambah dari semasa ke semasa untuk mendapatkan suatu barang. Jika barang yang kita beli itu adalah rumah yang kita sebagai penyewa, perlulah untuk kita membayarnya setiap bulan, iaitu secara ansuran. Sebab apa? Duit tu kita perlulah tambah dari semasa ke semasa ini, dari bulan ke bulan, sebab secara ansuran lah, sebab kita bayar sewa, kita perlu bayar duit tu kepada penyewa. Kerana dia akan datang untuk meminta kita duit sewa dari setiap bulan. Itu yang dikatakan perlu ditambah dari semasa ke semasa. Duit ini tidak akan pernah cukup. Untuk bagi manusia, duit ini tidak akan pernah cukup. Kalau asyik kita, duit ini tidak akan pernah cukup. Kerana yang amat penting bagi manusia untuk meneruskan kehidupan di dunia ini. Okay, itu saja daripada saya. Okay, kita boleh ke start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Amir Ashraf bin Osman. Okay, saya akan menerangkan tentang pandangan fuqaha semasa bagi wang fiat. Okay, penggunaan mata wang dalam Islam adalah berkaitan secara langsung dengan hukum fiqah. Ianya juga sebagaimana masalah fiqah yang lain tidak sunyi dari khilaf di dalam keharusan menggunakannya dan juga jenis-jenis mata wang yang dibenarkan di sisi syarak. Ianya berpunca dari kefahaman ulama tentang nas-nas Al-Quran dan hadis Nabi. Ada ulama yang mengambilnya secara harfi dan ada yang juga mengambilnya secara maqasid atau mengikut kias berkenaan nasnya asal. Semua ijtihad ini menimbulkan kesan hukum yang berbeza dari pandangan atau kumpulan yang berlainan. Secara umumnya penggunaan mata wang sama ada menggunakan dinar yang dibuat dari emas, dirham dari perak, atau sebagainya. Secara ringkasnya, ianya boleh dikumpulkan dan dibahagikan kepada tiga kumpulan. Okay, kita boleh lihat di slide ada 3 pendapat utama, iaitu yang pertama, mata wang syarak hanyalah terdiri dari dinar dan dirham sahaja.
maka haram menggunakan medium yang lain sebagai mata wang di sisi Islam. Maksudnya selain dari dinar dan dirham, medium yang lain diharamkan digunakan sebagai mata wang dan tidak dibenarkan di sisi syarak. Yang kedua, mata wang boleh digunakan dari sumber yang dianggap berharga oleh masyarakat seperti dinar, dirham, fulus, kulit unta, kulit kerang dan sebagainya yang mempunyai nilai intrinsik padanya. Maksudnya di sini digunakan dari sumber yang baik dan berkualiti seperti kulit unta, kulit kerang, ia boleh digunakan pakai sebagai mata wang. Yang ketiga, mata wang boleh dijadikan dari pelbagai sumber seperti emas, perak dan sebagainya termasuk kertas. Penetapan mata wang ini adalah berdasarkan kepada ketetapan pemerintah dan kawalan yang dikenakan kepada penggunaan mata wang tersebut. Maksudnya emas dan perak ni boleh pakai, termasuklah kertas yang kita pakai sekarang ni, kita boleh pakai. Ia berdasarkan kepada ketetapan pemerintah tersebut. Kalau sekarang ni kita pakai, kalau macam Malaysia kita pakai wang kertas, sebab satu dunia pun pakai wang kertas. Ada juga yang pakai emas dan perak sebagai sebagai mata wang. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada hujah ataupun pandangan. Okay, yang pertama, firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran adalah banyak menunjukkan emas dan perak digunakan sebagai mata wang, antaranya surah Al-Imran ayat 91. Ayat ini adalah jelas menyatakan bahawa emas sebagai salah satu cara yang digunakan untuk bermuamalah. Maka jelas kepada kita bahawa emas dalam ayat di atas rujuk sebagai pembayaran atau untuk penembusan diri. Maka jelaslah kepada kita bahawa wang syar'i di sisi syarak hanyalah terdiri dari emas dan perak saja. Maksudnya di sini emas adalah salah satu cara sebagai untuk kita bermuamalah, berjual belilah muamalah ni, dan sebagai pembayaran atau penembusan diri. Okey. Ada satu lagi firman Allah SWT dalam surah Yusuf ayat 20. Dalam ayat ini juga jelas kepada kita bahawa dirham iaitu wang perak adalah digunakan sebagai medium pertukaran dalam pembelian. Maka jelas kepada kita Allah SWT mengiktiraf emas dan perak sebagai mata wang. Maksudnya dalam ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa dirham iaitu wang perak adalah sebagai pertukaran dalam pembelian. Maksudnya kita beli barang, maksudnya di situ kita ada pertukaran lah, wang dan barang, macam tu. Okey, kita akan pergi kepada kesimpulan. Okey, apa yang kita dapat kesimpulannya? Kesimpulan yang telah dilakukan ialah aplikasi penggunaan emas dan perak serta wang boleh digunakan dalam perdagangan antarabangsa. Maksudnya di sini emas, perak dan wang ia boleh digunakan pakai sebagai medium perdagangan. Maksudnya kita boleh pakai untuk berdagang, untuk berjual beli, bermuamalah di dalam antarabangsa, sebagai medium yang orang boleh memahami, orang boleh faham tentang wang fiat. Okey, nilai emas yang stabil dapat dijadikan sebagai alat tukaran untuk mendapatkan barangan di peringkat antarabangsa. Maksudnya apabila nilai emas ataupun wang perak yang stabil dapat dijadikan sebagai alat tukaran. Alat tukaran seperti macam kita nak beli barang di peringkat antarabangsa, dan kita pun orang kata sebagai tukaran jugalah, kita bermuamalah, kita
kita bagi duit ke orang, lepas tu kita dapat barang. Macam itulah pertukarannya. Lepas tu ia juga dapat dijadikan alternatif untuk menggantikan dolar yang digunakan pada masa kini. Macam kalau belah-belah Eropah, di Amerika, mereka memakai dolar, kita pakai ringgit Malaysia. Sama je dia punya nilai, tapi bezanya pada ringgit dan dolar. Dan satu lagi, kalau tak silap, dia berbeza kepada harga duit lah. Macam duit dolar sekarang ni mungkin mahal sikit daripada ringgit. Okey. Dalam situasi begini, ekonomi yang bebas melakukan sebarang transaksi. Maksudnya ekonomi pun boleh berkembang dengan maju kerana mempunyai wang yang boleh pakai sebagai medium untuk pertukaran, dan boleh membangunkan sebuah negara menggunakan mata wang yang dikatakan efisien lah untuk kita, untuk penggunaan seharian. Kalau kita tak ada wang, kita tak boleh nak beli macam-macam kan. Macam nak beli makanan, kita perlukan wang. Nak beli baju, perlukan wang. Semua perlukan wang untuk sebagai alat bermuamalah. Okey, di dalam memastikan keadaan ekonomi sentiasa terkawal dan menepati norma-norma ekonomi Islam, kita sebagai umat Islam ni perlu ataupun menggunakan wang sebagai perantaraan kita di dunia inilah. Macam kita nak kelangsungan hidup, mestilah kita nak ada wang. Takkan kita tak ada wang yang untuk kelangsungan hidup, untuk kita beli barang-barang yang untuk diguna pakai seharian. Dan kita juga boleh menggunakan wang sebagai salah satu daripada sumber kita untuk kita menzakatkan atau memberikan kepada orang yang memerlukan. Sebagai kita macam saham kepada kita untuk kita menyimpan di dunia, dan benih dia kita boleh lihat di akhirat kelak.